Dah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada kumpulan projek untuk pembinaan jalan daripada saya Azmi bin Abu Bakar, Aryati Hana dan Mama Aidil. Kami akan menerangkan tentang pembinaan jalan interchange Jalan Temyang ke Jalan Pantai Port Dickson Negeri Sembilan, di mana dia under company Lampangan Kota Sdn Bhd, projek Jalan JKR Ulu Temyang ke Jalan Pantai, Erosion and Sediment Control Plan, Slip Trap Location 24 April 2019, di mana projek ni sekarang dah siap, dah tinggal last stage saja. Okey, sekarang kita masuk ke topik earthwork, di mana permulaan earthwork dimulakan dengan penyiasatan tapak. Kemudian kita akan ke penyediaan tapak, di mana kerja-kerja preliminary, office site. Kemudian kita akan masuk ke technical part, iaitu kerja tanah, di mana dia mulakan dengan letupan batuan. Dekat site tu ada bukit, di mana dia perlu kerja-kerja letupan. Kemudian ada kerja-kerja pengorekan dan pemotongan, di mana cut and fill and excavation for cutting. Kemudian kita akan ke dia ada lapisan granula, di mana lapisan ni dia akan membuat lapisan yang pertama lah sebelum membuat kerja pengorekan jalan. Kemudian dia akan membuatkan pekerja-kerja mengisi embankment, filling for embankment, di mana kerja-kerja yang asal seperti dalam gambar yang bawah tu. Kemudian setelah embankment disiapkan, dia akan buatkan penyediaan untuk pembentukan, preparation for formation, di mana dia buat macam alignment untuk design jalan tu lah. Kemudian dia akan ke pengorekan material yang tidak sesuai. Maksudnya yang mana unused punya material yang ada dekat site, dia akan move out lah. Kemudian penanaman rumput juga termasuk di bawah earthwork, di mana dia sebelum dia buat tu di sisi jalan projek tu dia buat turfing lah. Kemudian dia akan buat penyemburan biji benih, di mana dia sementara dia nak buat projek, dia akan buat sekali dengan untuk pengukuhan tanah dari segi penyemburan biji benih. Kemudian last sekali dia dalam kerja tanah, dia akan buat geotextile lah. Ni untuk kerja-kerja prevention. Okay, seterusnya saya pass kepada Haryati Hana. Okay, terima kasih Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan proses pembinaan turapan lentur, di mana projek ini menggunakan turapan jenis lentur. Proses pertama adalah penyediaan tapak, di mana kerja-kerja penyediaan tapak ada melalui proses penyiasatan tanah untuk mengetahui kekuatan tanah dan ketebalan lapisan yang akan dibina. Ujian proba Macintosh juga perlu dijalankan bagi mengetahui kepadatan dan aggregate sesuatu tanah itu. Setelah itu, proses seterusnya adalah kerja-kerja pembersihan tapak bina daripada pokok-pokok, sampah atau batuan sedia ada dengan menggunakan jentera bulldozer dan dibawa keluar oleh lori. Seterusnya, lapisan subgrade ataupun tanah sedia ada. Selepas tapak dibersihkan, kerja-kerja pengorekan tanah atau batu-batuan besar sedia ada dikorek dengan menggunakan mesin excavator. Kaedah pembinaan jalan Macadam mempunyai kecerunan di bahagian tepi jalan bertujuan untuk mengalirkan air hujan. Proses ini boleh dibentuk dengan menggunakan mesin yang digelar grader. Tanah tersebut akan dipotong mengikut kecerunan yang dikehendaki. Bilah mesin akan disengitkan untuk menolak tanah ke tepi dan bilah boleh diangkat mengikut kecerunan. Biasanya 2.5% untuk jalan-jalan biasa tanpa seleko. Seterusnya tanah yang telah dipotong akan dibentuk mengikut kehendak reka bentuk dan dipadatkan dengan menggunakan tandem roller. Seterusnya adalah lapisan geotextile. Lapisan ini dihamparkan di atas tanah bagi menjaga struktur tanah yang telah dipadatkan serta mengurangkan kelembapan daripada bawah tanah. Seterusnya penyediaan subbase. Subbase adalah lapisan kedua terdiri daripada 200 mm pasir, di mana lapisan ini diratakan menggunakan traktor dan dipadatkan menggunakan tandem roller. Ia bertujuan sebagai pengagih beban sekunda yang diagihkan oleh kenderaan ke lapisan subgrade.
daripada pasir atau pecahan batu kecil. Antara fungsi subbase adalah agihan beban kepada subgrade untuk pengaliran air dibuat, mampu menahan subgrade daripada rosak semasa pembinaan dan untuk mengelakkan tanah subgrade masuk ke lapisan atas. Seterusnya, penyediaan road base. Lapisan road base di mana projek ini menggunakan 450 mm tebal campuran batuan, pasir dan debu yang dipanggil crusheran. Bahan tersebut akan dituang ke tapak dengan menggunakan lori. Seterusnya, jentera backpusher akan menolak batuan ini. Lapisan ini akan diratakan oleh grader mengikut ketebalan dan kecerunan yang dikehendaki. Seterusnya, lapisan yang dibentuk akan dipadatkan dengan menggunakan tandem roller dan proses seterusnya dipanggil priming coat. Satu proses spray minyak ke atas permukaan batuan subbase supaya permukaan tersebut kalis air. Sebelum apa-apa, lapisan bitumen dihamparkan di atasnya. Lapisan premix atau dipanggil base course, iaitu bermula proses premix atau menurap jalan. Kebiasaannya proses menurap jalan akan menggunakan paver machine. Bermula lori akan menuang premix yang dipanggil campuran batu agregat dan minyak bitumen ke dalam paver hopper. Selepas itu, mesin paver tersebut akan bergerak ke depan sambil premix akan lalu di bahagian perut mesin tersebut dan keluar ke belakang mesin tersebut. Level akan dikawal secara automatik di mana acuan perata di belakang paver tersebut akan naik setinggi ketebalan mana yang telah ditetapkan. Bagi projek ini, ketebalan 70 mm bagi binder cost dan 50 mm bagi bearing cost. Suhu yang ditetapkan kebiasaannya lebih kurang 150 darjah Celsius. Seterusnya adalah proses penggelekan. Ia terdapat dua jenis roller digunakan bagi kerja-kerja penggelekan pada aras ini, iaitu tandem roller dan tire roller. Tujuan penggelekan untuk memadatkan dan menyendatkan hamparan premix, iaitu suhu hot premix pada masa ini adalah dalam lingkungan 90 hingga 120 darjah Celsius. Cara kerja penggelekan mengikut sistem yang diamalkan oleh JKR adalah 2282, iaitu 2 kali tandem roller pergi, 2 kali tandem roller balik, 8 kali tire roller pergi balik dan 2 kali tandem roller pergi balik. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serah pada Aidil untuk subkomponen kerja perparitan. Saya akan terangkan berkaitan dengan sistem perparitan jalan. Fungsi utama sistem perparitan jalan adalah untuk mengawal dan mengalihkan air dari permukaan jalan. Seperti kita tahu, kehadiran air dalam lapisan jalan merupakan salah satu punca berlaku pelbagai kerosakan jalan. Ada dua kategori sistem perparitan jalan. Yang pertama adalah untuk sebagai saliran permukaan mengalirkan air hujan dari permukaan jalan. Yang kedua adalah saliran subpermukaan, bertujuan untuk mengalirkan air di bawah tanah daripada meresap ke dalam lapisan jalan. Ni keratan rentas jalan ada A sampai I. Yang A ni saya terus terangkanlah dia punya fungsi. Fungsi dia A ni interceptor drain. Dia mengumpul air saliran dari kawasan cerun bukit asal. Yang kedua, bench drain. Bertujuan mengumpul air saliran dari kawasan cerun potongan. Yang ketiga, roadside drain. Bertujuan mengumpul air dari atas permukaan jalan, membawa air dari longkang bench drain dan interceptor drain. Yang keempat, subsoil drain. Longkang pemintas di bawah jalan yang memintas air di bawah tanah, air bawah tanah daripada menyerap ke dalam lapisan pavement. Yang kelima, median drain. Median drain ni longkang yang terletak di pembahagi jalan 4 lorong, mengumpul air dari atas permukaan jalan di kawasan selekoh. Yang keenam, shoulder drain, mengumpul air saliran dari atas permukaan jalan. Yang ketujuh, berm drain, mengumpul air saliran dari kawasan cerun tambakan. Yang toe drain bertujuan mengumpul air dari longkang roadside drain,
berm drain dan membawa air dari keluar ke kawasan aliran semula jadi. Yang terakhir ni cascade drain. Longkang pemintas di antara tengah interceptor drain atau bench drain. Okey, itu sajalah. Assalamualaikum.